one. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Selamat datang ke kita punya daily analyst untuk malam ni. So, siapa yang baru masuk tu minta tolong like dan share dulu boleh? Tolong like dan share dulu supaya orang lain pun boleh tengok kita punya live untuk malam ni. Kan? Okay. Selamat datang lagi. Okay. Macam biasalah hari ni kita nak daily analyst. Okay. Macam hari-hari sebelum ni. Okay, yang baru masuk tu minta tolong like dan share dulu. Waalaikumsalam, salam hadir. Okay. So, hari ni kita ada beberapa pair yang kita nak tengok. Kan? Kita ada beberapa pair lah yang kita nak tengok, yang kita target untuk hari ni kan. Okay. Nasib baik siapa tanya berkenaan dengan UCHES semalam ni. Saya tak ingat lah semalam nama apa, Nazri Nazri. Okay. So untuk semalam kita tahu kita nampak USD share chef dia retrace dalam keadaan yang agak orang kata apa, yang agak kuat lah, orang kata apa, agak kuat dekat time frame H4 ni. Tapi macam semalam saya cakap dekat untuk UCHEF selagi mana dia tak boleh breakout kawasan ni yang kita tandakan kotak ni adalah kawasan low high. Kalau korang nak tahu, ini adalah kawasan, Waalaikumsalam Muhammad Hafizi, ini adalah kawasan previous punya low high. Okay, selagi mana price tak breakout ni ataupun berlaku rejection, selagi itulah dia boleh naik ke atas. Okay, macam korang nampak dekat time frame H4, dekat kawasan ni, dekat kawasan low high ni, berlakunya apa? Okay, ni candle ni, dua candle ni berlakunya bullish engulfing. And then kita pun dah ajar, saya pun dah bagi tahu kalau ada bullish engulfing, korang boleh masuk zone-zone dia. Okay, zone-zone dia ada yang tahu, ada yang tak tahu. Okay, zone-zone dia macam ni. Zone-zone dia adalah zone bullish engulfing ataupun bearish engulfing ni. Zone dia kita akan tanda daripada open dan close candle bearish yang dah dimakan oleh candle bull. So maksudnya kita akan tarik daripada yang ni, open candle dia, dan juga close candle. Kalau korang nak tarik daripada shadow ke bawah, atas dan shadow ke bawah pun tak ada masalah. Okay, tarik. Okay, sebab ini kita tahu tapi sebelum tu kita kena tahu dululah dia punya trend dia punya trend ke mana, kan. Tapi macam UCHEF ni kita tahu dia punya trend ke lebih kepada atas, betul tak? Okay, so kita akan tunggu orang kata apa, retracement dekat kawasan lower high ataupun kawasan support yang terdekat. Okay, dia dah sampai dekat kawasan support yang terdekat dah, macam ni. Okay, ni saya tandakan warna lane saya tandakan warna lane, warna kuning lah, warna kuning. Ini pun warna kuning. Okay. And then dekat kawasan support ni berlakunya bullish engulfing. Macam saya cakap sebelum ni, bullish engulfing ni dia terbagi kepada dua. Satu adalah reversal trend dan satu adalah continuous trend. Okay, tapi ini adalah continuous trend. Okay, so apabila dah nampak bullish engulfing, kita perlu tunggu dulu sebab Waalaikumsalam Encik Aiman Nazri. Encik Nazri, okay. Kita perlu tunggu dulu sebab bullish engulfing ni kita hanya perlu tunggu retrace. Tapi macam biasalah, bullish engulfing ni ada candle yang retrace ke tempat yang kita dah tandakan zone, ada yang tidak, kan. Ikut nasib, ikut orang kata apa, ikut market tersebut lah. Kalau dia boleh retrace, dia akan retrace. Kalau tak boleh retrace, dia tak akan retrace. Okay, so apa yang berlaku, price tutup dalam keadaan bullish engulfing, the next candle tutup dalam keadaan bullish, dan the next candle baru dia retrace. Okay, apa yang berlaku dekat sini, dia rejection dekat dalam zone bullish engulfing ni. Okay, setelah dia reject, dia naik kembali sebanyak 16 pip. Okay, tapi kita target lah, orang kata apa, lebih sikit, mungkin sampai atas ni balik pun dah cukup dah sebenarnya. Ini adalah TP selamat lah kawasan ni kan. Kawasan ni adalah orang kata apa, TP selamat. Okay, TP selamat. Ni adalah TP selamat. Ini adalah kawasan TP selamat untuk korang. Kalau korang tengah buy UCHEF ataupun nak baru nak buy UCHEF, boleh je buy, tak ada masalah kan. Cuma jaga money management je lah. Okay, korang boleh lah target untuk TP selamat dekat sini. Okay, tapi ini kalau korang tak ada position lah. Tapi kalau korang sekarang tengah fokus position lain ataupun pair lain, fokus yang itu terlebih dahulu. Okay, sebab kita tak nak banyak-banyak pair. Okay, kita tak nak fokus terlampau banyak pair. Sebab apa kita tak nak fokus terlampau banyak pair? Takut nanti benda tu akan kacau korang punya emosi ataupun equity lah. Kalau contoh tersalah masuk ke floating ke kan. Tapi kebanyakan dia akan kacau emosi dan juga kita punya money management.
Okey, so fokus pada satu pair, dah tutup satu pair, barulah orang kata apa, cari yang pair lain. Macam contoh yang ni dia dah jalan dah. Tapi kalau siapa yang nak entry, boleh je entry, tak ada masalah. Okey, nak entry boleh je entry, tak ada masalah. Mungkin dia akan retrace balik dekat sini. Okey, dekat sini. Okey, kalau dia tutup dalam keadaan bullish ni, mungkin dia akan retrace sampai sini, and then dia akan naik kembali lah. Okey, dia akan naik kembali. Okey, dan ini adalah TP selamat kita. So berapa pip ni? Berapa pip ni? Sini sampai sini, ini pun dah dekat 62 pip. Waalaikumsalam. Senang. Okey, satu pair untuk satu sesi. Yes, satu pair untuk satu sesi. Waalaikumsalam Cik Umar, selamat datang. Okey, sebab kita tak nak fokus banyak-banyak pair. Kan? Saya pun saya rasa korang pun dah pernah rasa kan, fokus banyak-banyak pair macam mana. Okey, fokus banyak-banyak pair macam mana, kan dia punya jadi macam mana kan. Kita melainkan kalau korang punya mental psikologi korang kuat, okey, korang yakin betul-betul dengan kebanyakan pair yang korang masuk tu confirm profit, tu tak ada masalah. Tapi kalau korang tak yakin, korang rasa was-was, better janganlah. Orang kata apa, jangan nak fokus terlampau banyak pair sangat kan. Sebab benda tu akan mengganggu kita. Okey, so ini untuk UCF. Okey, kita akan tengok satu per satu. Okey, UJ ni pun remove drawing tu. UJ ni pun kita pun masih, orang kata apa, UJ ni kita tahu kan dekat time frame daily dia dah sampai dekat kawasan bearish engulfing. Okey, candle semalam close candle semalam close dalam keadaan bearish yang agak kuat macam ni. Okey, tapi dekat H4 adakah berlakunya breakout? Adakah dekat H4 berlaku breakout? Sebab semalam kita ada lukis kan, anak panah macam tu kan. Okay, so kita nampak dekat sini previous high dekat atas ni. Okay, previous low dekat bawah ni. Okay, tapi sekarang ni adakah dia berlaku breakout ataupun tidak? Adakah dari Zoom saya lari ke sini? Ya Allah, tak apa. Kalau join Zoom tu pun tak apa. Tak ada breakout. Kalau join Zoom tak apa. Kan, sebab yang buat tu pun semua kawan-kawan saya kan. Jemputan daripada kawan-kawan saya sebenarnya. Okey, tak ada breakout. Okey, yes, betul, tak ada breakout. Okey. So dekat daily semalam UJ dah reject dekat kawasan bearish engulfing. Macam kita nampak dekat time frame daily. Yes, dia dah berlaku candle semalam, cantik rejection dia. Okey, cantik rejection dia. Okey. Cuma sekarang ni kita nak tunggu confirmation dekat time frame H4. Itu sahaja. Okey, itu sahaja, kita nak tunggu confirmation dekat time frame H4. Kalau ada breakout daripada previous punya low ni, barulah kita akan ada confirmation untuk entry sell. Baru kita tahu okey, dia dah ubah dah kepada reverse dah, orang kata apa, dia dah reverse structure. Okey, tapi buat sekarang ni belum ada lagi breakout dekat UJ. Okey, so kita tak boleh nak terus sell, melainkan kalau korang scalping itu tak ada masalah. Okey, kalau korang bukan scalping, kalau korang target untuk swing ke 100-200 speed ke, korang kena tunggu breakout dekat time frame H4. Macam saya cakap semalam, each time frame kena ada connection. Okey, macam contoh daily kita tengok dia dah reject dekat bearish engulfing. Okey, dia dah reject cantik dah candle semalam. Dekat H4 tak ada breakout. Dekat H1 pun tak ada breakout. So valid ke tak untuk kita sell UJ ni? Valid tak lagi untuk kita sell UJ ni? Ataupun kita kena tunggu breakout dulu barulah kita boleh cari untuk sell UJ ni? Okey, yang mana satu? Adakah kita akan just pandang daily dah reject dekat kawasan bearish engulfing, okey, just terus boleh masuk sell, ataupun kita kena tengok daily reject resistance, and then kita kena tengok H4 breakout dekat support ataupun previous punya low, ataupun H1 dah breakout support ataupun previous punya low? Mana satu yang kita perlu buat? Mana satu yang kita perlu tengok? Kan? Mana satu? Adakah kita perlu masuk terus hanya berpandukan dekat daily,
ataupun kita kena tengok multi time frame daripada daily ke H4. Okey, daily dah reject dekat resistance, H4 dah berlaku breakout ataupun tak berlaku breakout lagi. Kalau tak berlaku breakout, apa perlu kita buat? Adakah kita perlu masuk, boleh masuk je ataupun nak tunggu breakout dulu kan? Tunggu breakout dan tunggu pullback baru entry sell. Yes, betul. Tunggu breakout dan tunggu pullback dekat time frame yang lebih kecil macam contoh H4. Okey. Macam contoh H4, sebab kita nampak daily masih lagi orang kata apa, trending ke atas. So kita nak cari struktur market yang membatalkan pergerakan tu ke atas, sama ada sementara pun tak ada masalah kan. Mungkin kita nak cari sikit ke dekat UJ ni kan. Cuma pentingnya kita kena cari breakout, itu yang penting. Okey, kita tahu dekat daily tak ada lagi breakout, dia rejection dekat kawasan resistance. Okey, dekat kawasan resistance ni daily ni dekat sini. Ni zone bearish engulfing ni kan, lagi satu zone dia agak besar lah, nampak? Dia dah reject semalam, tapi dekat H4 belum ada lagi breakout. Okey, masuk bila breakout adalah kita kena tengok lah dia membuat satu new, orang kata apa, satu low ke apa kan. Kena tengok juga. Okey, dan kena tandakan juga, jangan hanya pandang low ni saja, kena tengok juga. Nampak ni zone ni, lepas tu zone lower high ni kan, lepas tu zone yang ni, nampak ni. Ni rally base rally ni. Ketiga-tiga zone ni adalah level yang korang kena perhati. Kalau contoh dia breakout, contoh saya katakan saya tulis sini macam ni. Contoh ini S1. Okay, ni senang lah, S1 support. Okay, ni S2. Okay, ni S3. So kalau contoh dia breakout dekat S1, korang kena tengok pula apa yang price buat dekat S2. Kalau dia reject, kena hati-hati, takut nanti dia naik balik untuk retest dekat atas ni. Okay, tapi kalau dia boleh breakout dekat S2, mungkin dia akan retest balik dekat S1. Tapi kalau dia boleh breakout dekat S3, dia akan, orang kata apa, kat S2, apa yang kita nampak, paling, kalau contoh dia dah breakout dekat kawasan S3, paling dekat adalah dekat support. Paling dekat support adalah dekat kawasan ini. Okey, dekat kawasan ni paling dekat. Okey, so sekiranya kalau korang target untuk sell lagi bawah, TP kat bawah ni, pastikan berlakunya breakout dekat kawasan S1, S2, S3. Okey, tapi kalau korang nak scalping pun tak ada masalah. Breakout yang ni S1, kan, tunggu retrace, sell, TP tengok dekat S2. Kalau dia breakout S2, tunggu retrace, sell, TP dekat S3. Kalau dia breakout S3, hold sampai sini. Okey, tapi dia kena pecah level by level lah. Pecah level 1, level 2, level 3, barulah dia boleh pergi sampai bawah ni kan. So daripada atas ni sampai bawah ni, contoh dalam 140 pip, banyak untuk UJ memang banyak 140 pip. Cuma kena pastikan dia pecah level by level. Korang jangan tengok satu low ni saja. Kena tengok ini, orang kata apa, petanda awal. Okey, ini petanda awal breakout. Tapi kena tengok juga sebelah kiri ni. Okey, ada previous punya lower high. Lepas tu sini pun ada base rally. Kena tengok juga. Sebab apa? Takut kalau contohlah S1 ni dia belah breakout, tapi S2 dia reject. Berkemungkinan boleh jadi juga S2 ni adalah tempat untuk buy. Mungkin dia akan naik selepas berlakunya breakout dekat S2 ni, kita tak tahu. Okey, tapi katakan dia breakout S1. Okey, dia breakout S2. Okey, tapi berlaku rejection dekat S3. Adakah kita masih lagi valid? Maksudnya dia tak ada breakout dekat S3, dia reject dekat S3. Adakah kita masih lagi valid untuk hold sell S3 ataupun kita kena ubah daripada sell ke buy? Yang mana satu? A, hold sell walaupun dah kita nampak ada rejection yang kuat dekat S3, ataupun B, tukar kepada buy. Yang mana satu? Yang mana satu? Ni saya bagi A dengan B. Senang korang pilih. Kan? A dengan B. Mana tu? A ataupun B? A, hold, sell. Walaupun dah nampak ada rejection dekat kawasan S3 ni. S3. Okay. Ataupun B, tukar daripada hold, sell, TP, tutup, sell, counter, buy pula. Yang mana satu? Okay.
Melainkan kalau dia boleh breakout S3 ni tak ada masalah. Kalau korang nak hold lagi, orang kata apa, lagi bawah tak ada masalah. Tapi kalau dia berlaku rejection dekat S3 ni, apa yang korang akan buat? Adakah korang akan hold dekat korang punya position entry sell, ataupun korang akan close, korang akan counter kepada buy? Kan? Yes, close entry. Yes, betul, close entry. Okay, tapi benda ni belum berlaku lagi. Mana kita pun tak tahu apa yang akan berlaku. Mungkin dekat S1 pun dia boleh reject, dia boleh naik. Kan, tak perlu tunggu sampai S2. Dekat S1 pun kemungkinan possibility dia ada untuk naik kan, sebab kawasan ni dekat kawasan bullish, dekat kawasan S1 ni. Nampak ni dekat kawasan S1 ni, nampak ni candle apa ni? Cikgu, video sangkut dan kabur. Betul lah. Geng, video saya kan sangkut ke? Sangkut ke ni ke? Sebab takut internet Encik ni Ungku Amirul ni. Tapi kalau semua sangkut, mungkin internet saya lah kot. Adakah video saya sangkut-sangkut kabur ke apa? Sini clear lancar. Bermaksud ni lah kot, Encik Ungku Amirul, mungkin internet kot. Kadang-kadang internet memang macam tu, dia akan kabur. Tapi boleh pilih setting setting dekat setting tu, setting video quality tu, pilih lah 480 ataupun 720p. Boleh pilih setting. Okey. Tapi dekat contoh, kita sambung Tapi dekat S1 ni pun boleh jadi juga possibility untuk dia naik ke atas. Okey, sebab apa? Sebab ada bullish engulfing. So kita ikut market dekat sini. Okey. Cuma kalau sekarang ni, kalau korang rasa ragu-ragu, takut nak orang kata apa, nak buy, janganlah masuk buy kan. Okey, sebab kita tahu kita nak tunggu breakout. Okey, sebab ini kalau UJ ni dia dah breakout dah lama. UJ ni dah lama breakout. Okey, dah lama breakout. Cuma kalau korang rasa macam ragu-ragu untuk buy, okey, sebab mungkin ini sambung trend, okey, harga pun dah tinggi, ragu-ragu nak sambung trend, ragu-ragu nak buy sebab sambung trend, korang jangan masuk. Melainkan kalau korang nampak breakout, barulah korang entry. Okey, kalau korang nak senang, kalau senang dia ni lah, ikut je SOP. Ada breakout baru entry. SOP kita ada 3, breakout, pullback ataupun retracement, and then confirmation entry. Itu je. Tapi kalau korang rasa macam ragu-ragu nak buy, nak ikut trend macam ni, better tak payah entry. Just tunggu untuk breakout saja. Ada breakout baru korang entry. Okey, tapi nanti kita akan tunjuklah contoh-contoh je. Okey, kita akan tunjuk contoh-contoh dia. Cuma ini kalau rejection, ini untuk kita buy sambung trend. Tapi saya tahu, okey, apabila harga dah terlampau atas macam ni, orang akan takut-takut untuk buy tau. Sebab apa? Sebab dalam fikiran dia orang akan macam contoh, okey, ni kalau buy ni tiba-tiba dia jadi sell macam mana? Tiba-tiba breakout macam mana? Kan? Tiba-tiba terjun macam mana kan? Tapi selalunya trend ni, kalau dia trend yang kuat, dia memang akan ke atas je, dia retrace sikit, dia akan ke atas macam tu lah. Okay, tapi kalau rasa macam ragu-ragu untuk follow trend, cubalah cari breakout yang dalam ikut trend. Maksudnya faham tak? Maksudnya kita tahu dia uptrend, tapi dia berlaku breakout. Cuma ini dia tak berlaku breakout uptrend. Kalau nak tunggu dia breakout, kena berlaku breakout dekat kawasan previous high ni lah. Dia kena berlaku breakout dekat sini dulu. Kalau nak tunggu confirmation buy, takut buy kat sini, nak tunggu breakout dulu, kena tunggu dia breakout dekat atas ni, barulah cari untuk retracement and then entry macam tu. Okey, itu kalau takut. Okey, boleh tunggu untuk, kalau kau nak senang ikut SOP, tak nak pening-pening, boleh buat boleh buat macam cara yang saya tunjukkan ni lah. Okey, stop dulu. Okey, jelas tak? Faham tak apa yang saya cakap? Siapa yang tak faham? Kalau semua faham, jelas, clear? Tunggu break dan sell. Yes, tunggu break dan sell. Tunggu break yang ni dekat S1 ni. Ini kalau nak sell. Ini kalau nak sell. Kalau nak buy, kena tunggu reject. Kalau nak buy, kalau berani, boleh je masuk. Kalau dia reject dekat kawasan bullish engulfing dekat S1 ni. So S1 ni, kalau breakout boleh sell, kalau rejection boleh buy, tak ada masalah. Okay, tapi kalau takut-takut nak buy, tunggu breakout dekat atas ni, high ni pun boleh, tak ada masalah. Okay, yes, okay. So kita akan pindah kepada UJ.
Okey, UJ. Nampak UJ naik juga kan. Tapi macam biasalah. Kan? UJ semalam kita cakap kalau ada reaction dekat kawasan purple ni mungkin dia akan naik balik. Yes, memang dia naik, tak ada masalah. Memang dia naik. Dia naik berapa bit? Okey, dia close reaction kat sini kan, pimba ni kan. Dia naik berapa bit ni? Dia naik 54 pip. Tapi malangnya dia masih lagi berada dalam keadaan apa? Struktur ni masih lagi berada dalam keadaan struktur market ni masih lagi berada dalam keadaan memang kita target buy semalam dekat sini, rejection cantik, keluar pimba, okey, bullish pimba, cantik untuk buy. Tapi masalahnya UCAT ni berada dalam keadaan struktur apa? Siapa boleh jawab? Struktur apa? Sideway, yes, sideway. Sideway macam tu. So ini kalau sideway macam ni kita tak boleh kata apa, tak boleh lah nak berharap sangat macam tu. Kan? So kalau dapat macam contoh 50 pip tu ataupun dah sampai dekat previous punya kawasan high, close je. Kan 50 pip. Senang, dah boleh dapat 50 pip, close je. Kan, sebab kita nampak dia masih lagi dalam keadaan sideway. Okey, dia reject dekat support, dekat line purple ni yang kita tandakan semalam, reject cantik. Boleh masuk buy, tak ada masalah. Tapi kalau tapi malangnya dia tak ada lagi momentum tu untuk breakout lagi kat atas. Maksudnya dia tak ada momentum bullish tu. Kan? Tiba-tiba pula keluar bearish engulfing. Kan? Yes, ragu-ragu. Takut terperangkap, betul. Kan? Tapi kalau macam contoh ragu-ragu tu jangan masuk lah. Sebab prinsip kita pun kita nak entry dengan yakin. Kita nak entry dengan confirmation. Kita nak entry dengan yakin tanpa ragu-ragu. Barulah betul. Tapi kalau rasa ragu-ragu janganlah masuk. Okey, jangan masuk lah. Okey, tapi itulah. Kan? You can. Tapi minggu ni banyak ada juga pair yang kita nampak macam potensi untuk naik ke atas, untuk swing swing long kan. Okay, swing long tu dalam bahasa ni buy lah kan. Macam contoh UCAT ni kita nampak potensi swing long tu, swing buy tu ada. Cuma masalahnya dia masih lagi bermain dalam keadaan sideway. Itu yang kacau tu, itu yang bagi saya ni lah. Tapi nak buat macam mana? Kalau market dah macam tu, kita pun tak apalah, ikutlah. Terpaksa lah ikut. Okay, GU. Okay, GU ni. GU. Semalam kita tanda dah siap-siap ni sebenarnya. Kita tanda dah siap-siap. Kan? Tapi ini second time dia retest kawasan ni. Second time. Okay, ni first time nampak ni. Sebab tu saya cakap, saya kena lukis. Dia akan benda ni akan automatik ikut macam tu kan. Kalau dia ikut saya lukis ni memang saya dah kaya lah kan. Okey, tapi ini orang kata apa, benda ni berulang itu je kan. Okey, so dekat sini apa yang kita nampak adalah price dah berlaku breakout semalam. Tak ingat semalam kan. Lepas tu dia dah retrace, dia naik tapi tak ada kekuatan berlakunya pimba. Okey, pimba apa yang berlaku, dia turun retest kali kedua dekat kawasan ni. Kawasan apa ni? Ni namanya kawasan apa? Siapa boleh tahu? Siapa boleh bagi tahu saya ni kawasan apa? Ni line purple ni. Dah orang kata apa, kita dah panggil apa dah ni? Kawasan apa? Siapa boleh jawab? RBS. Yes, betul. Dah kawasan jadi kawasan RBS. So kita tahu kat sini dah orang kata apa, second time punya rejection. Okay, and then tapi yang bagusnya dia close dalam keadaan bullish engulfing. Betul tak? Bullish engulfing. Okay. Dan tandalah zone bullish engulfing tu macam ni. Macam tu.
So buy lah beli price dalam keadaan macam ni. Dalam masuk dalam balik macam ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau korang tengok dekat H1, dia close dalam keadaan macam ni. Okey, boleh je, tak ada masalah, pun boleh juga nak buy. Kan? So, tapi kalau katakan kita ni macam kita ni kalau kita analisa, kita jangan tengok pada satu sudut je, pada satu arah je. Kita kena tengok jugalah. Macam contoh kita ada SOP kita. Katakan candle ni dia tak reject kawasan ni, tapi dia tutup bawah ni. Katakan candle ni warna merah ni dia tutup bawah ni. Apa yang perlu kita buat? Adakah kita boleh hold lagi ataupun kita terpaksa cut loss? Mana satu? Adakah kita boleh hold lagi buy kalau candle ni tutup bawah ni? Ataupun kita terpaksa cut loss? Ni cut loss berapa ni? Tengok. Kira. 13 pip. Okey lah, 13 pip, tak ada masalah. Close terus. Yes, close terus. 13 pip dalam 15 pip macam tu lah. Close terus. Okey. Ini saya kira macam tu anggaran SL tu dalam 20 pip ke bawah lah. Macam tu, 20 pip ke bawah. Kalau dia close lah bawah ni kan. Okey. Tapi itu kalau korang buy dekat dalam zone ni lah. Kalau korang buy dekat atas sikit ke ataupun atas ni ke, itu lain pula lah. Itu dah jadi, yang kata apa, dah jadi amount SL yang agak tinggi. Okey, amount SL yang agak tinggi. Okey, tapi dalam Discord saya dah bagi tahu pukul 3 tadi. Pukul 3 tadi untuk buy. Okey kan, pukul 3 tadi untuk buy. Pukul 3 kat ni, kat sini. Pukul 3 kat sini. Ni. Pukul 3 tutup buka ni, kat sini. Nenek dalam 40 pip, sekarang turun balik. Tempat entry dalam zone jugalah. Dalam zone juga kita buy. Pukul 3 tadi kalau korang tengok kat Discord kan, saya tahu kat sini. Kan, dalam zone juga kita buy. Okey. Tapi tunggu dululah. Jangan terus cuak kan. Tunggu dululah. Tengok sebab sekarang ni dia masih lagi tak close. Kata apa, dia masih lagi berada dalam keadaan rejection. Dekat H1 pun ada juga rejection kan, kalau korang boleh nampak. Okay, so target TP mungkin the next TP adalah kawasan warna purple ni lah. Ini adalah TP selamat kita lah. Okay, ini adalah TP selamat. Okay, TP selamat. Ni. Okay, ini adalah TP selamat. 25 pip tadi, mungkin dalam 35. Ya, betul juga kan, sebab kalau buy dekat atas sikit mungkin lebih lah kalau dia kan cikgu ni. Okay, so faham tak Aiman Nazri? SOP cut loss pun kita ikut benda yang sama juga. SOP cut loss pun kita ikut benda yang sama, breakout juga. Okay, breakout juga. Okay, cuma dia breakout zone lah. Okay. Okay, so kita tengok pay lain pula. Tengok pay apa. Okay, JJ ni pun sekejap naik, sekejap turun. Tapi atas sangat lah. Tapi atas sangat, tengok macam mana nanti. Okay, tengok macam mana nanti. Okay, sebab kalau dia breakout yang ni pun, saya takut apa tau. Kalau dia breakout yang ni pun, previous punya low ni pun, takut dia sampai dekat kawasan previous punya high ni, yang ni, kawasan ni. Okay, takut nanti, okay, contoh kalau dia breakout ni, takut nanti dia hanya pergi dekat sini and then dia reject, dia naik balik. Pun boleh jadi juga untuk JJ ni. Faham cikgu. Okay, teknik harapan. Teknik harapan dah tak relevan dah. Okay, tapi untuk JJ relax dulu. Harga pun dah tinggi dah sebenarnya. Kalau macam contoh DU tu, JJ ni kalau nak buy, harga dah tinggi. Harga dah tinggi tau. Sebab pergerakan GU dengan JJ tak sama. JJ ni dia terus naik kan. GU kita nampak ada masa yang dia turun. Okey. Lepas tu semalam dia baru breakout. JJ ni dah lama breakout. Dah lama breakout ni, nampak di kawasan breakout ni. Ya. Nampak? Ni breakout retracement, buy. Dia dah lama breakout. Kalau GU baru breakout semalam dekat previous punya high, okey, bentuk A. Bentuk A.
kan. Bentuk apa? Bentuk V terbalik kan. Itu tak apa. GU, sebab tu kita target GU. Sebab tu saya tak fokus sangat kat GG, sebab GG ni dah terlampau orang kata apa, harga dah tinggi kalau nak buy ni. So kena jaga-jagalah kalau nak buy kan, takut dia reverse pula kan. Macam contoh yang ni, GCAT ni, GCAT ni pun main-main juga kadang-kadang kan. Okay, GCAT ni dia dah breakout dah, sekarang dia masuk balik pullback. Kena tengok dulu macam mana. Pullback dia pun dahsyat juga ni kan. Tapi kalau ikutkan, kalau kita tengok dekat daily ni, momentum nampak lebih kepada sell lah kan. Cuma dekat H4 ni dia breakout, tapi dia masih lagi dalam, nampak ni bearish engulfing, nampak tu kawasan bearish engulfing. Kawasan bearish engulfing ni tak breakout, dia breakout yang ni tapi dia reject yang ni, dia masuk balik. Okay, so kena tengok-tengok jugalah, jangan terus hantam masuk kan. Kena tengok-tengok juga dekat H1 pun, tengok macam mana. Tapi dekat H1 ada kawasan yang kata apa, previous punya low masih lagi tak breakout ni. Kena tengok nampak ni, dia pantulan demi pantulan. Dia breakout yang ni tapi dia reject sini, pantul balik, retest dekat previous punya low, reject, naik balik. So kita tengok juga macam mana ni pun. Kalau dia boleh tutup dalam keadaan yang kata apa, dalam keadaan yang okey, ataupun dia boleh tutup daripada previous punya high ni balik, okey, barulah orang kata apa, nampaklah orang kata apa, dia punya momentum nak ke atas tu. Okey, last pair GU minggu ni, Jumaat pantang larang kena ikut. Yes, hari Rabu kan. Ini hari Rabu, hari Khamis, esok lagi ada lagi. Tapi insya-Allah lah. Tapi insya-Allah, tawakal je. Mungkin insya-Allah GU tu TP mungkin insya-Allah lah, ada rezeki minggu ni kita boleh TP insya-Allah. Kalau dia kuat kalau dia ada momentum yang kuat, insya-Allah lah dalam minggu ni kan. Tapi jangan pula doa lah, jangan buat sideways lah. Saya dah malas dah, sebab minggu ni banyak sideways. Bukan saya malas nak ni, saya malas hadap sideways tu. Kalau dia sideways sehari dua hari tak apa geng. Sehari dua hari tak apa tuan-tuan dan puan-puan. Tapi ni sideways satu minggu. Kita pun jadi nganga. Macam tak tahu nak buat apa. Kan? Sebab itulah kita masuk, kita tawakal. Tapi kadang kalau ikut cara saya, bila sideways ni, saya tutup je. Profit sikit tak kira lah, 10 pip ke 15 pip ke, saya tutup je, malas. Okay, janji kita ada target, kita orang kata apa, ambil sikit-sikit dulu kan. Cari tempat yang kata apa tak ada sideways pula. Okay, H1 dah terbang kita apa, alhamdulillah. Okay, GA ni, yep. GA ni pun masih lagi sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun. Nampak? Dia betapa tak ada satu jalan yang betapa tak ada satu momentum yang terus zas naik ke atas kan. Dia tak ada momentum, dia tak bersambung dengan yang ni. Faham tak? Kan? Dia retrace. Kalau korang TP dekat sini tak ada masalah lah, tapi kalau korang contoh target lagi atas kan, kena breakout lah kawasan previous high ni kan. Ini adalah kawasan previous high. Basic lah kan. Ini benda basic. Contoh high. Ini previous high. So korang buy kat sini, pastikan benda ni pun, kawasan high ni pun berlaku breakout juga. Kan, barulah price tu boleh pergi lagi atas. Tapi apa yang kita nampak dekat sini, adakah price sebelum ni dia breakout previous high? Adakah breakout ataupun tidak? Nampak Encik Mu nak hold lama juga tu, sehari dua hari dah. Nak masuk 3 hari lah tu. Adakah ini kita boleh katakan breakout high? Kalau korang nampak candle dia macam ni. Yes. Kalau ikut kiraan 1 minggu.
Baru proses sebenarnya 1 minggu 2 PM dah cukup. Kalau ikutkan tengok nasib jugalah geng rambut. Sebab kadang-kadang kan ada kadang-kadang kan 1 PM mungkin kita dapat 20 pip 30 pip je kalau tak dapat 50 pip kan. Ada senyum saja, tak ada breakout. Yes, tak ada breakout. Ada senyum sudah. Yes, ada senyum saya tahu geng rambut relax je, relax. Okey. Okay, geng rambut tengah sampai GU tu, sebab tu dia ada senyum. Okey. Cuma jaga lot jaga lot. Okey, jaga lot. Itu je. Sebab buy dekat atas kan, so kena jaga lot lah. Okey kan, contoh saya katakan macam ni. Ini untuk diri saya dan juga korang semualah. Okey, contoh contoh saya katakan. Kalau contoh kita nampak bullish engulfing. Okey, contoh kita nampak bullish engulfing. Katakan mana kita nampak. Okey, kita nampak bullish engulfing yang ni. Okey, bullish engulfing yang ni. Katakan Okey, kita nampak bullish engulfing yang ni. Okey, tapi kita jangan tengok sampai atas ni. Kita nampak dia tutup dalam keadaan bullish engulfing yang ni. Kejaplah. Saya cari candle yang bullish engulfing yang biasa-biasa. Panjang sangatlah bullish engulfing tu. Ni contoh, saya nak bagi contoh. Panjang lagi. Tak ada ke yang pendek sikit? Yang biasa-biasa je. Okey, contoh kita ambil yang ni. Bearish engulfing ni. Contoh korang nampak bearish engulfing. Okey, tapi dia dah tutup, tapi price dah pergi bawah ni dah. Okey, next candle price dah pergi bawah ni dah. Okey. Kalau korang akan masuk ataupun tidak? Contoh korang nampak bearish engulfing and then korang tahu yes, price akan turun lagi. Tapi masa korang nampak tu dah agak terlambat sebab price dah pergi kat bawah ni sikit. Price dah mula turun kat bawah ni. Adakah korang akan masuk juga? Tapi abaikanlah yang candle-candle lain ni. Tapi adakah korang akan masuk juga? Walaupun candle tu dah jalan sikit ke bawah. Jauh sangat dah. Okey. Nak masuk boleh. Saya tak larang nak masuk. Orang kata apa? Yes. Ada yang berani masuk, ada yang tak berani masuk. Tapi kalau contoh dia macam rasa yakin nak masuk juga, boleh, tak ada masalah. Tapi orang kata apa, kena jaga lot lah. Okey, kena jaga lot. Okey. Kena jaga lot. Sebab kena fikir risk time tu. Kena fikir risk. Kita fikir risk dulu. Okey, macam contoh kita dah masuk dekat sini, dia dah turun kan? Okey, kita kena fikir risk. Kena fikir risk dulu. Katakan contoh kita masuk dekat sini, kita masuk sambung sell kita dekat sini. Contoh contoh dekat sini kita sell. Okey. Katakan kita kena fikir yang buruk dulu, kita kena fikir yang loss dulu, kan? Katakan kita kena kira dulu, kena buat kira-kira. Katakan tiba-tiba dia naik atas sampai atas ni. Okey, kalau sampai atas ni saja 67 pip. Sanggup tak untuk tampung loss ni, ataupun account tu boleh tak untuk tampung kerugian sebanyak 60 orang kata apa, floating sebanyak negatif 67 pip. Kalau account tak boleh orang kata apa, tampung floating sebanyak 67 pip, jangan masuk. Okey, maksudnya kalau lah masuk 5 lot, kalau contoh maksudnya kalau contoh masuk 0.10 ataupun bahasa senang kena kata masuk 10 sen lah. Kan? Kalau lah kita masuk 10 sen dekat sini, tiba-tiba kita kena kira juga. Kalau price tu reverse kejap, pergi dekat sini 67 pips, kita mungkin akan loss dalam 65 USD. Adakah account kita boleh tampung kerugian tu, berbaki tu, ataupun mental kita boleh orang kata apa, boleh hadap lagi 67 USD 65 USD floating, kan? 65 USD floating. Kalau kita rasa macam account kita tak boleh tampung kerugian tu, reversal tu, floating negatif tu, jangan masuk. Ataupun nak masuk juga, kecilkan lot.
Contoh kat sini kita nak target, kita dah kira okey kalau masuk 10 sen kat sini, kalau floating sampai sini kita akan floating 65 USD. Okey, kecilkan. Kalau masuk 1 sen sini, floating sampai ni baru 6.5 USD. Okey, akaun kita boleh tampung, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah langsung. Okey, sebab kata apa mungkin depo 100 ke, tapi kalau floating 6.7 USD, 65 USD, tak ada masalah untuk tampung, boleh masuk. Okey, boleh masuk, tak ada masalah. Okey? Faham? Tapi yang akan jadi masalahnya bila korang tersalah masuk lot ataupun masuk lot yang terlampau besar, and then korang tak terfikir untuk, kalau contoh dia floating macam mana. Kan sebelum ni saya cakap kalau nak masuk, fikir risk dulu. Fikir risk, kira dulu. Contoh nak share di sini. Okey, tarik dulu korang punya ni, tarik dulu korang punya ni kan, pengiraan pit ni kan, crossbar ni kan, tarik dulu daripada sini, bawah sini sampai sini. Katakan kalau ada floating sini 67 pip, kalau masuk, kalau akaun korang 1000 masuk 10 sen, dia akan floating 65 USD. Okey, tak ada masalah, tak apa, proceed kan, proceed. Okey, tapi kalau tak boleh kecilkanlah lot macam tu lah kalau korang nak kejar juga market. Tapi saya tak galakkan lah untuk kejar market, sebab kalau macam contoh terlampau jauh, saya tak galakkan lah kejar market. Tapi kalau orang kata apa, masih dekat-dekat lagi, kat bawah lagi, itu tak ada masalah. Okey, cuma lot je kena jaga, itu je, lot kena jaga. Okey, sebab kadang-kadang orang akan cakap jaga money management, jaga money management, jaga money management, betul dah. Tapi jarang orang cakap fikir loss dulu. Fikir loss dulu. Jarang orang cakap. Yang orang cakap, okey, profit banyak ni kalau sampai sini, profit banyak ni kalau sampai sini. Okey, kalau tutup ni dapat 100 USD, masuk lot macam ni. Betul tak? Tak ramai orang cakap nak masuk fikir loss dulu. Kalau dia floating banyak ni, sanggup ke tak? Betul tak? Kan? Yang orang selalu cakap adalah kalau tutup macam ni, banyak ni dapat. Kan? Join lah forex ni kan? Betul tak? Kan? Jaga management selalu orang cakap. Tapi tak ramai orang suruh kira dulu kalau floating risk ni sanggup ke tak. Kita ramai orang cakap. Sebab itu saya selalu tekankan nak masuk kira risk dulu. Kalau boleh sanggup tahan floating macam ni, tak ada masalah, boleh masuk, tak ada masalah. Okey, memang duit korang, tapi saya pun, saya dah kata apa, sayang duit lah, sebab sekarang duit pun dah kata apa, susah nak dapat kan, susah nak dapat. Tak, orang kata apa, pekerjaan pun ada yang kena buang lah apalah, sebab PKP semua-semua ni kan, susah nak dapat apa. So sayang duit lah. Okay, takkan kita nak tengok kawan-kawan kita ni sentiasa loss, mestilah kita nak diorang pun untung kan. Tapi kalau nak tengok diorang untung, kita kena tolong lah, kita kena bagi tahu, okey macam ni salah, kena buat macam ni, kena buat macam ni kan, kena tegur lah. Itu belum kira spike lagi cikgu, bikin cuak. Spike tak boleh spike memang tak boleh kata apalah kan. So kena kira lah dulu loss. Spike memang spike, salah masuk lot, salah masuk tempat. Apa ni, tengok pukul 9.50, okey, merah biasa lagi, boleh tak ada masalah nak tampung. Tengok, okey, tutup sekejap. Tengok lepas 1 minit lepas tu 9.51, tengok balik, tengok hilang MC. Itu spike. Itu spike, tiba-tiba ada news pula kan. Tapi ada juga news yang tak termasuk, ataupun event yang tak termasuk dalam forex factory tau, ataupun investing.com. Ada juga macam tu, tiba-tiba prap macam ni, tiba-tiba prap macam ni kan. Tapi tengok ada berita orang kata apa, Jepun gempa bumi lah, ataupun kawan ni lah kena COVID-19 lah kan, macam-macam lah. Okey, tapi so jangan sekadar tengok orang kata apa, jangan sekadar tengok forex factory je, tengoklah orang kata apa, berkenaan news yang berlaku ke kan. Boleh juga tambah orang kata apa, ilmu, tambah ilmu, itulah kan. EU pun dia dah naik, dia retrace, and then sekarang dia turun, dia close dalam keadaan bullish engulfing kan. Nampak ni, bullish engulfing. Sambung je lah. Sebab sekarang ni dia tak sampai lagi dekat previous punya lower high ke apa ke. Okay,
katakan yang ni tapi ambil yang tinggi sikit lah macam ni. Ni dia tak sampai lagi, so masih lagi orang kata apa, sekarang ni dah masuk dalam dia dah reject dah dekat kawasan bullish punya engulfing ni kan. Orang kata apa, dah agak terlambat, dah berapa pit dah, 14 pit, tapi bagi saya tak pun, kalau korang jaga lot tak ada masalah. Okay, so kena tengok lah kalau sampai sini dia reject ke apa, setakat tu lah kot. Tapi kalau dia boleh tembak atas lagi cantik kan. Goal saya pening cikgu, hari ni dah 2 hari tim kita dalam squad cantik, dah bertukar-tukar pendapat dan saling betul kan. Hari ni goal saya pening cikgu. Goal ni relax dululah, goal ni bagi dia punya struktur market tu siap dulu. Okay, goal ni sebab goal ni kan, nampak, sebab goal ni dalam kawasan previous punya low high, tak pecah-pecah lagi kan. Lagi tambah-tambah ni, nampak ni saya delete dulu nampak ni. Okay, saya besar macam ni lah. Ni kan kat kawasan low high, nampak sekejap turun, sekejap naik, spike turun naik kan. Sebab korang kena tengok juga, okay, korang kena tengok juga sebab ni momentum, nampak. Ini kalau dia boleh pecah kawasan ni lagi, ni lah next destination dia, ni lah pecah ni lagi, ni lah kan. So mungkin dia akan, mungkin juga boleh tukar kepada uptrend macam tu. Tapi untuk goal, tim-tim dalam squad kita pun mengadu juga kan. Kalau tengok sell, nampak sell, bila sell dia naik, bila buy dia turun pula kan. Itu goal untuk hari ni. So biarkan dululah, janganlah masuk terus kan. Goal yang macam kan, sebab retracement dia ni pun kat tempat yang tak berapa sesuai kan. Rejection dia ni pun, kalau kita nak kata kita nak share dekat rejection ni pun dekat kawasan yang agak bawah kan. Better tunggulah dekat atas. Okay, better senang cakap, candle dia tak jelas nak ke mana candle dia. Itu senang cakap, candlenya enggak jelas bos. Gitu. Bak kata penjahat, enggak jelas ni permainannya ni kan. Goleh macam dia punya permainan, betul, pening dan so abaikanlah gol, relax je gol. Memang saya tahu gol ni sedap. Okey, sebab itu saya cakap macam tadi lah, saya cakap saya tak kisah kalau saya kena nasihat benda ni banyak kali pun, saya tak kisah, tapi saya akan nasihat juga. Okey, korang bila nak masuk gol jangan fikir untung sahaja. Okey, kena fikir apa? Jangan fikir untung dulu. Kena fikir apa? Kena fikir apa dulu? Kena fikir rugi dulu. Okey, kena fikir rugi dulu. Okey, korang tahu kalau untung minimum pun mesti 100 pit dalam tangan, betul tak? Kalau untung minimum 100 pit dalam tangan. Tapi kena fikir rugi dulu. Sebab kalau rugi 100 pit, salah masuk lot, akaun MC terus. Betul tak? Akaun MC terus, tak bernyawa. Silap-silap, kalau tak MC pun 50% daripada korang punya modal lebur dalam gol sahaja. Yes, betul. Gol bahaya, loss dulu. Yes, fikir loss dulu. Kalau rasa macam tak boleh tanggung lah, kalau 100 pin ni besar sangat lah, kalau tiba salah masuk ke 100 pin tak boleh tanggung lah, jangan masuk. Itu je. Jangan masuk. Itu je. Kalau rasa takut tak boleh tanggung 100 pin, jangan masuk. Jangan masuk. Melainkan korang nak trade gold tak ada masalah. Nak trade gold tak ada masalah. Okey. Ini korang beli tak rugi punya kalau korang simpan. Apa? Okey. Ini kalau korang beli tak rugi kalau korang simpan tak rugi kalau korang simpan. Gold lah, emas lah. Tapi emas public gold lah, yang betul-betul lah. Itu kalau korang beli tak rugi kalau korang simpan. Kan? Sebab benda tu ada dalam tangan kita kan.
Harga pun semakin lama mungkin memang kata apa, harga semakin kurang, tapi kita tahu gold ni memang harga macam mana pun harga ni memang akan naik kan, tak kisah. Lot 0.01 5 minit pernah loss 20 USD. Okey, tengok lot 0.01 tapi loss 20 USD bermakna floating negatif sebanyak 200 pip dalam 5 minit. Gold bar, ya betul, gold bar. Okey. Itu baru 1 sen tau. 1 sen. 5 minit loss. Tapi mungkin anggota apa, tapi tentu mungkin pergerakan gold agak laju kan. So tapi kalau masa macam was-was gold ni macam tak boleh, janganlah tengok gold, tengoklah pilihan lain kan. Tengoklah anggota apa, currencies pula. Okey, tengok currencies. Tengok currencies yang cun-cun rasa ada ikut SOP, kita masuklah. Jangan tengok gold je kan. Macam contoh ni, ini kan dekat arwah ni kan, kita target kan, tengok kan, kita ada tanda arwah R2 R3 kan, tapi arwah ni dia turun balik kan, arwah ni turun balik, dia reject semalam dekat arwah ni turun balik. Tapi ada tak candle yang bertentangan dengan position sell kita? Kalau contoh kita sell dalam ni, contoh kita sell dekat sini, kita sell dekat sini dalam ni, kita sell yang ni, kita sell candle ni, okey. Tapi malangnya apa yang kita nampak, ada tak candle yang berlawanan dengan kita punya position sell tu dekat AU H4? Dekat AU H4 ada tak yang berlawanan dengan kita punya position? Yang maksud yang berlawanan tu adalah price action lah. Okey, macam pin bar, engulfing kan, ada tak yang berlawanan? Tengok betul-betul. Bullish engulfing, yes, bullish engulfing. Nampak? Okey, ni silap-silap ni dia boleh break arwah ni, dia boleh break arwah, dia boleh pergi R2. Okey. Tapi nampak gaya macam tu lah. Dia boleh break arwah ni, dia boleh pergi R2. Ni destination ni R2 ni. Close terus, yes, atau atas beruang, bawah seladang. Yes, betul. Melawan kan. So kalau melawan tutup lah, kalau yang sell lah. Kan kalau nak fokus, kalau nak buy pula boleh je, tak ada masalah. Tapi tak ada breakout lagi. Boleh tunggu breakout dekat arwah ni, nak buy je. Okey? Jelas Okey, ada apa lagi tak? EE ni pun tak jelas. EE ni pun kejap geram pun. EE ni pun sideways manjang masalahnya ni. Nampak sideways manjang. Saya pun geram lah. Serius geram. EJ ni pun sideways manjang. EJ ni pun sideways manjang. Nasib baiklah ada juga yang orang kata apa, esok tengok close je, esok tengok BTC okey. BTC okey. Ya betul. BTC ni korang beli je. BTC ni korang beli je. Nampak naik balik lah. Ni sekarang ni harga 56,000. Naik cepat pula 56,000 USD untuk satu Bitcoin. 56,000 untuk satu Bitcoin. Ada pair menunggu, AU tunggu complete. Yes, betul. Ada pair menunggu, yes. Tutup dah ke GU? GU kalau nak masuk pair lain jangan lupa tutup. Okey, tapi GU dengan EU arah sama je. Okey. Ni kalau, tapi kita ni pun rasanya tak mampu dah ni nak beli pun. Kalau dia retrace pun kita tak mampu dah nak beli, betul tak? Kalau dia retrace sikit ni pun, kalau dia retrace sampai sini pun, kita mampu ke beli? Kita tak mampu. Saya pun tak mampu ni. Satu Bitcoin 43,000 USD. Saya pun tak mampu. Kan? Tapi kalau dia retrace sampai sini mungkin sini pun tak mampu lagi geng. Sini pun 30,000 lagi. Mana mampu, tak boleh. Kan? Sini tak mampu. Kalau dia retrace sampai sini pun tak mampu. Sini pun tak mampu untuk satu Bitcoin, tak mampu lah. Tapi kalau sini boleh. Kalau sini boleh.
9K boleh kan, 3K ni boleh kan. Tapi saya rasa dia takkan pullback lah sampai bawah ni. Dia takkan pullback lah sampai bawah ni kan, Bitcoin ni kan. Siapa yang beli tahun lepas pada harga 3,000 USD untuk satu Bitcoin tu, dah melebihi daripada 100% punya profit, 1000% profit dah, ya kan. Nak trade Bitcoin ni pun susah juga sebab spread dia besar, kan. Main free je ni cloud, betul. Ni pun main cloud ni, dia ni macam Cikgu Dini ni. Cikgu Dini dia minat cryptocurrency tau. Cikgu Dini minat cryptocurrency. Kalau korang tengok dekat Discord, dia dah masuk dah. Nama dia World End. Tapi Cikgu Dini ni dia minat. Cik Mo sabar sabar Cik Mo sabar saya faham kenapa Cik Mo emoji sedih. Tapi Cikgu Dini ni dia minat cryptocurrency. Dia ada study sikit cryptocurrency ni. So boleh lah nanti geng dengan dia. Saya pun beli cryptocurrency pun sebab dia juga. Tapi bukan Bitcoin lah, lain lah. Dan juga bukan Ripple saya tak beli. Saya beli benda lain. Sebab dia kata ada potensi, so saya pun beli. Kan? Okay? So boleh cari kat ni dalam Discord kita, ada nama dia World End. Tapi dia tak masuk lagi, tak sembang-sembang, tak tahu, malu kot. Tapi dia tak tahu lagi 2 minggu dia kena buat live. Kan first time dia live. So korang janganlah tanya yang susah-susah kat dia. Kan nanti gugup dia, kesian dia. Kan bagi chance sikit lah. Kata apa, bagilah kata apa, lawak-lawak sikit soalan-soalan tu kan. Kalau korang tanya terus serius punya benda dekat dia, saya takut nanti dia ni pula tak nak buat live pula. Kan nak tanyalah yang soalan yang manja-manja sikit, macam tu. Okay. Ada apa lagi soalan sebelum kita end? Agak pukul 10 dah ni. Okay, nanti tanya soalan yang jangan heavy sangat dekat dia. Nanti dah lepas 2 minggu dia dah okey, tanyalah kan. Awal-awal ni praktis mungkin ni sikit. Tanyalah Encik dulu saya buat live macam mana sendunya, macam mana saya punya reaction. Tak macam sekarang. Benda ni nak live ni ambil masa kan. Jikat cikgu, jikat sekejap. Jikat ni balik Jikat ni target lagi ni. Target buy lagi. Nampak? Target buy lagi. Boleh lagi ni atas ni. Jikat ni. Jangan jiu tutup bearish pin bar dah. Jangan doa. Jangan mention. Jikat ni boleh ni atas lagi ni. Saya tahu Cik Umar nak tunggu share dekat atas tu kan. Relax. Boleh kot. Boleh pergi kot sampai atas tu Cik Umar. Boleh lagi. Boleh lagi Cik Umar. Jangan risau. Kalau bullish pin bar cantik. Yes. Bullish pin bar. Yes, betul. Jangan jiu tu. Jangan Ush. Okay. Okay, ada apa lagi soalan nak tanya sebelum kita end? Steady bah. Itulah, nanti kena belajar juga tu dekat Encik Umar bahasa Sabah. Training juga nak cakap bahasa Sabah kan. Tapi saya pernah lah nak cakap bahasa Sabah kan, tapi setiap perkataan belakang tu saya cakap bah. Lala kena gelak dengan kawan tu orang Sabah juga. Kena gelak kan, sebab dia cakap bukan semua perkataan boleh diakhiri dengan bah kat belakang kan. Steady bah tu okey lah, kenapa kau bah macam tu kan. Tapi bukan semua tempat boleh letak bah tu. Tadi cikgu, thank you Tuan Semu. Ya, sama-sama. Okay, Aiman Nazri, jangan segan-segan kalau nak masuk, tanya dalam Discord tu. Tanya je apa, boleh, tak ada masalah, kita bincang sama-sama.
Kan? Tak ada masalah. Tanya je dalam tu. Dalam tu semua boleh open, tak ada masalah. Eh? Ha, Jangan risau. Dalam tu newbie ke apa ke boleh tanya, tak ada masalah. Tanya je. Tak faham tanya. Okay, kalau contohlah ada pertanyaan kan, bukan masa live, ada pertanyaan nak tanya, screenshot hantar dalam tu. Kalau saya tak boleh jawab, mungkin orang lain akan boleh jawab dalam tu. Ha. Mungkin orang lain akan boleh jawab. Tapi saya pun lupa, Encik Umar Sarawak ke Sabah? Sabah. Sabah kan? Sebab PKP yang itu Encik Umar kata ni. Okay guys. So itu je kot untuk hari ni. So kalau tak ada apa-apa, kita akan end kita punya live untuk hari ni. Terima kasih banyak-banyak siapa yang like, yang share, yang komen. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan selalu, dijauhkan daripada segala penyakit, dipermudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat. Okay, terima kasih atas support korang. Kita akan jumpa lagi esok pada waktu yang sama pukul 9. Okay. And then jangan lupa apa-apa pertanyaan boleh tanya dalam Discord. Jangan malu, jangan segan, sebab kita ni semua adalah kawan. Okay, saudara. Okay, so itu je untuk malam ni. Kita akan jumpa lagi esok. Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi.